Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 dari kelas K akan membentangkan tentang online business dan rancangan perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Hashim akan membentangkan tentang perniagaan atas talian iaitu online business daripada syarikat kami, MF Scarf. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang iaitu Rahwani, Farhana, Khadijah, Khalizah, Eswari, Syazwan, Hafni dan Ainin Sofia. Nama perniagaan syarikat kami ialah MF Scarf. Nombor pendaftaran 0021576888-M yang beralamat nombor 19 Taman Suria 2, Jalan Suria 4, Mentalun, Alustar, Kedah. Antara nombor telefon yang digunakan untuk menjalankan perniagaan kami ialah di nombor telefon 013 513-8556. Email yang kami gunakan ialah aininSofia04@gmail.com. Antara jenis perniagaan yang dijalankan ialah perkongsian. Aktiviti utama perniagaan kami ialah jualan tudung. Antara tarikh perniagaan yang dijalankan ialah pada 11 November tahun 2020. Tarikh perniagaan yang didaftarkan pada 7 November tahun 2020. Nama bank yang digunakan ialah Bank Islam dengan nombor akaun bank 02011024453187. Jumlah modal perniagaan yang diperlukan oleh syarikat kami ialah RM300 dan sumbangan rakan kongsi seorang RM127.20. Seterusnya, terdapat 3 objektif yang utama terhadap syarikat kami ialah menjadi usahawan yang selalu dipercayai oleh para pelanggan, menyediakan tudung dengan harga yang berpatutan dan yang terakhir, menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Seterusnya, visi syarikat kami ialah menjadi usahawan muda dalam memberi perkhidmatan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan tudung yang berkualiti tinggi. Antara visi yang terdapat dalam syarikat kami ialah yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama. Seterusnya, menyediakan pelbagai pilihan warna kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menyediakan tudung untuk pelbagai jenis peringkat umur. Antara cara penjualan syarikat kami ialah kami menggunakan platform Facebook dan Instagram untuk kami memasarkan tudung-tudung kami. Di sini, kami membuat ayat untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli tudung ini. Seterusnya, tudung yang kami jual mempunyai 20 warna yang berlainan dan terdapat kain yang mudah dibentuk dan mempunyai bidang 45 sesuai untuk semua lapisan umur. Seterusnya, harga bawal cotton boiler bidang 45 ini berharga 1 pieces RM10 dan kami membuat promosi iaitu 3 pieces RM25. Di sini terdapat diskaun sebanyak 17%. Seterusnya, setiap pembelian 5 pieces akan mendapat free gift. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, rancangan perniagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hafni binti Bernasir. Nombor metrik 281202. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan tentang ringkasan eksekutif yang dibangunkan oleh syarikat kami iaitu MF.Scarf. Dalam ringkasan eksekutif ini terdapat 8 elemen iaitu yang pertama ialah pengurusan dan organisasi,
idea perniagaan dan matlamat strategik, produk dan perkhidmatan, pasaran dan persaingan, pemasaran dan penjualan, kewangan, pendidikan dan pembangunan, dan akhir sekali ialah perolehan dan logistik. Baiklah, dalam pengurusan dan organisasi ini terdapat 9 orang pekongsi di mana 7 jawatan utama dan 2 jawatan sampingan. 7 jawatan utama itu terdiri daripada pengurus besar, pengurus pemasaran, pengurus kewangan, pengurus pentadbiran, pengurus sumber manusia, pengurus operasi dan juga pengurus inventory. Manakala 2 jawatan sampingan iaitu kerani dan juga pekerja. Kemudian idea perniagaan dan matlamat strategik. Idea perniagaan ini dibangunkan oleh setiap ahli yang berada dalam syarikat di mana kami berbincang tentang apakah perniagaan yang akan kami bangunkan ataupun apakah perniagaan yang akan kami jalankan. Akhir sekali kami milih untuk menjual tudung, iaitu tudung bawal. Bagi matlamat strategik, dalam masyarakat kami ada 3 matlamat strategik yang kami nak capai, iaitu yang pertama ialah menjadi usahawan yang dipercayai para pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk dengan harga yang berpatutan. Dan yang ketiga adalah menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk setiap para pelanggan. Bagi produk dan perkhidmatan pula, kami menjual produk tudung bawah cotton wool bidang 45. Dan perkhidmatan, kami melakukan perkhidmatan secara cash on delivery iaitu COD, di mana para pelanggan boleh terus menghubungi kami ataupun membuat tempahan melalui online secara tersalian. Kemudian kami akan melakukan cash on delivery kepada pelanggan yang duduk di sekitar syarikat kami lah. Kalau jauh, kami akan membuat pengepusan. Kemudian pasaran dan persaingan pula. Pasaran, kami yakin perniagaan yang kami akan bangunkan ini mempunyai potensi pasaran yang tinggi kerana kami akan mengeluarkan produk ini ke peringkat antarabangsa, iaitu ke peringkat di luar negara seperti di Thailand dan juga di Indonesia. Sebab kami tahu yang memakai tudung ni bukan saja golongan remaja, tetapi pelajar pun ada. So jadi pelajar tidak terkecuali yang berada di luar negara pun ada. So akan kami jual untuk pasaran antarabangsa di sanalah. Bagi persaingan, syarikat kami tidak terkecuali untuk bersaing secara sihat dengan syarikat-syarikat yang besar seperti Lily Soul, Scarf Story dan juga Zuri Hijab dan sebagainya. Bagi pemasaran dan penjualan pula, kami melakukan pemasaran secara atas talian di mana kami membuat penjualan di media sosial seperti di Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga di Shopee. Ini adalah untuk memudahkan para pelanggan kami untuk membeli dan juga membuat tempahan dengan pantas dan mudah, sekaligus membuat bajaran secara atas talian juga. Kemudian kami akan mengepostlah apa yang dan lihat dan post apa yang diorang tempah itu. Kemudian kewangan. Kewangan ni kami tak ada nak pinjam daripada bank dan sebagainya. Sebab modal yang diperlukan tu agak boleh menampung macam modal tu agak sedikit lah. Jadi setiap ahli rakan kongsi yang akan melakukan pembiayaan tambahan bagi menampung kekurangan modal yang diperlukan oleh syarikat kami. Seterusnya, penyelidikan dan pembangunan, di mana penyelidikan dan pembangunan ni sebelum jual produk ni, kami nak mengetahui dulu lingkungan umur dan juga jenis fabrik apa yang masyarakat di luar sana suka. Jadi kami melakukan soal selidik dengan menggunakan platform Google Form untuk mengetahui lingkungan umur yang menyukai tudung yang kami bakal jual tu dan juga jenis fabrik apa yang diorang suka. Kemudian kami akan membuat langkah seterusnya lah untuk membuat penjualan di syarikat kami. Kemudian perolehan dan logistik, iaitu kami mendapat bekalan produk ini daripada pembekal di KL. Pembekal ni akan melakukan penghantaran secara pengepusan dengan menggunakan perkhidmatan Courier JNT dan sebagainya untuk dihantar ke syarikat kami. Mengapa diorang menggunakan Courier JNT? Kerana JNT ni kita tahu dia ni cepat dan pantas lah dia punya penghantaran. So jadi
syarikat kami tak perlu menunggu-nunggu produk yang bakal sampai ke syarikat kami itu. Okey, kemudian syarikat kami juga mendapat harga yang lebih rendah berbanding di pasaran, sebab kami dapat daripada pembekal di KL tu, so benda ni akan jadi harga dia akan rendah berbanding di pasaran yang sekarang lah. Oleh sebab itu ianya akan menguntungkan syarikat kami kerana modal yang dikeluarkan sedikit, manakala hasil jualan yang akan kami dapat 2 kali ganda banyaknya. Saya rasa itu sahaja daripada saya tentang ringkasan eksekutif daripada syarikat kami, iaitu MF.Scarf. Sekian, terima kasih. Saya ialah Aini Sofia binti Zahiruddin. Nombor metrik saya ialah 277574. Saya akan menyambung tentang pengenalan syarikat. Kami telah menjual tudung bawah Vaili bidang 45 dan kami telah menjual ini kepada golongan muslimah, iaitu target kami kepada golongan remaja dan juga dewasa. Kami juga menjual dengan harga yang murah dan berkualiti. Pada permulaan untuk menjual produk ini, kami telah diberi tugasan oleh pensyarah kami untuk menjual sesuatu berangan, dan kumpulan kami ditentukan secara rawak oleh pensyarah kami juga. Dan kami menamakan kami punya tudung sebagai MF Scarf, iaitu sebagai female dan male bagi kumpulan kami. Dan kami pada mulanya hendak menjual makanan, tapi manakala makanan tersebut cepat rosak dan busuk, jadi kami memilih tudung kerana tudung mempunyai keuntungan yang tinggi. Kami telah membuka IG dan Instagram dan juga Facebook bagi menjual kami punya produk. Kami telah menetapkan visi, iaitu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dan memperkenalkan produk di seluruh dunia. Manakala misi kami ialah menjadikan syarikat MF Scarf terkenal dan memperolehi keuntungan yang tinggi kepada syarikat dan negara. Yang kedua ialah menghasilkan produk yang berkualiti dan kreatif. Yang ketiga ialah mengambil berat kepuasan pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan. Seluruhnya ialah objektif memperolehi ilmu dan kemahiran dalam dunia perniagaan. Yang kedua ialah melatih diri untuk mencari peluang dan mampu bersaing secara sihat. Yang ketiga ialah mempelajari selok-belok dalam dunia perniagaan. Satu semasa perniagaan kami ialah kami telah mendaftar dengan SSM ataupun dikenali sebagai Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk menjual produk secara sah. Kami dengan kelulusan kami akan memperolehi pelanggan kerana mereka akan mempercaya kepada syarikat kami. Kami mendapat dana daripada kerajaan kerana berpotensi untuk berkembang. Selain itu, peradaan MF Scarf juga semakin ligat dan aktif kerana mempunyai banyak keuntungan yang diperolehi oleh syarikat. Pembiayaan pencarian. Syarikat kami telah mengeluarkan model dan berkongsi seramai 9 orang ahli kumpulan. Kami telah membuat pinjaman untuk kelangsungan syarikat kami, dan kami telah mendapatkan dana daripada kerajaan apabila kami punya syarikat semakin maju. Assalamualaikum, nama saya Nur Rahwani binti Ruhai Rohaizam. Nombor metrik saya 277280. Seterusnya ialah rancangan pemasaran. Produk atau servis yang kami tawarkan ialah tudung bawal yang dijual pada harga serendah RM10. Seterusnya ialah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran kami ialah semua pelajar di Universiti Utara Malaysia UUM Sintok dan juga penduduk di Taman Suria 2, Jalan Suria 4, Mentelon, Alustar, Kedah. Pesaing-pesaing kami terdiri daripada Lily Souls, Zura Hijab dan juga Scarf Story. Mereka menjalankan perniagaan mereka di Jalan Changlun, Kedah, Darul Aman. Mereka juga menjual item-item seperti tudung bawal dan juga shawl. Seterusnya ialah analisis kekuatan dan kelemahan, iaitu analisis SWOT. Kekuatan kami ialah lokasi perniagaan kami terletak berhampiran dengan penduduk taman perumahan. Para pelanggan kami juga mendapat hadiah percuma bagi pembelian yang melebihi 5 item ke atas. Kelemahan perniagaan kami pula ialah kurang pengikut followers di akaun Instagram perniagaan secara atas talian. Kami juga tidak mempunyai pelbagai variasi corak pada tudung kami. Seterusnya ialah peluang.
kesemua pesaing MF Scarf bukan pelajar UUM. Jadi kami dapat promosi produk kami secara terus kepada pelajar UUM melalui aplikasi WhatsApp. Akhir sekali ialah ancaman. Scarf Story mempunyai bilangan pengikut di Instagram yang ramai, iaitu seramai 12,300 pengikut. Manakala Zura Hijab pula mempunyai variasi tudung corak yang pelbagai. Akhir sekali ialah saiz pasaran. Sasaran pelanggan kami selama setahun ialah 16,200 orang. Saiz pasaran kami selama setahun pula ialah 16,200. Saiz pasaran sebulan kami ialah 13,500. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Farhana binti Mahsan bernombor matriks 2777599. Seterusnya, syarat pasaran. Sebelum kemasukan MF Scarf, pesaing-pesaing kami mempunyai syarat sebanyak 60% bagi Scarf Story, 20% bagi Zura Hijab dan 20% bagi Lily Souls. Namun begitu, kami telah membolot sebanyak 40% share selepas kemasukan syarikat kami, dan pesaing-pesaing kami masing-masing telah kehilangan sebanyak 20%, iaitu Scarf Story, 10% bagi Zura Hijab dan Lily Souls. Kami juga telah meramalkan bahawa jualan kami tidak akan sama dalam tempoh setahun, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekangan duit. Ya, yang mana kita tahu pada awal SEM pelajar perlu menggunakan banyak duit untuk membeli buku rujukan dan keperluan harian. Yang kedua, cuti semester. Dan yang ketiga, musim perayaan, yang mana kita tahu di kedua-dua situasi ini pelajar akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Purata jualan kami adalah sebanyak RM10,000 sebulan. Jadual berikut merupakan anggaran kami terhadap penjualan tudung. Jualan tudung akan meningkat pada bulan Februari kerana kebanyakan pelajar lelaki maupun lelaki di luar sana akan membelikan pasangan mereka tudung sebagai hadiah. Namun begitu, kami menganggarkan penurunan jualan kami sehingga bulan Ogos kerana kekurangan duit dalam kalangan pelajar dan mereka juga akan balik kampung halaman untuk cuti semester. Selepas itu, kami menganggarkan statistik jualan kami naik turun kerana kami perlu mengandaikan bahawa jualan kami juga ada pasang surutnya. Terakhir sekali, kami menjangkakan jualan kami akan meningkat sebanyak 30% pada tahun 2021 dengan jumlah jualan sebanyak 200,340. Peningkatan sebanyak 10% berbanding dengan tahun sebelumnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Iswari, anak perempuan Chandrasekharan, nombor matrik 276936. 4.0 Rancangan Pengurusan dan Organisasi. Rancangan pengurusan merupakan perancangan yang melibatkan aktiviti menganalisis persekitaran perniagaan. Tujuan rancangan pengurusan ini adalah untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dihadapi oleh sesebuah organisasi. Justru, syarikat MF Scarf telah menggunakan rancangan pengurusan dengan lebih teratur dan terancang supaya dapat bersaing dengan syarikat-syarikat yang berlainan. Selain itu, tujuan rancangan pengurusan syarikat MF Scarf adalah untuk mencari jalan yang lebih baik bagi meluaskan penjualan atau perniagaan tudung secara besar-besaran. 4.1 Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan satu sistem atau satu jaringan yang formal dalam pembahagian tugas dan penyelarasan tugas. Oleh itu, struktur organisasi syarikat MF Scarf telah ditubuhkan bagi mengenal pasti. 4.1 Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan satu sistem atau satu jaringan formal dalam pembahagian tugas dan penyelarasan tugas. Oleh itu, struktur organisasi yang ditubuhkan oleh syarikat MF Scarf meliputi seluruh aspek seperti identiti dan entiti sesebuah perniagaan. Struktur organisasi syarikat MF Scarf terdiri daripada
pengurus besar, pengurus pemasaran, pengurus operasi, pembantu pengurus kewangan dan pentadbiran, jurujual, juruwang dan kerani. 4.2. Fungsi dan tanggungjawab. Syarikat MF Skraf telah mengaturkan fungsi dan tanggungjawab bagi setiap jawatan untuk melancarkan dan menstabilkan lagi pengurusan perniagaan. Pengurus besar. Tanggungjawab pengurus besar adalah untuk mengawal setiap organisasi perniagaan syarikat MF Skraf supaya berjalan dengan lancar dan stabil. Yang kedua pula, memastikan kesemua ahli majikan menjalankan atau melaksanakan semua skop tugasan yang diarahkan dengan sempurna dan lancar. Yang ketiga merupakan mengendalikan seluruh skop tugasan kerja dengan rasional kepada majikan. Yang keempat, mematuhi dan mengawal perbelanjaan serta belanjawan tahunan. Pengurus pemasaran. Tanggungjawab pengurus pemasaran adalah mengaji keperluan dan kehendak pelanggan serta mengenal pasti strategik perniagaan. Yang kedua adalah mempromosikan perniagaan di laman sosial media seperti Instagram dan Facebook dan mematuhi atau memantau perkembangan promosi. Yang ketiga adalah mengenal pasti sasaran pasaran perniagaan dan skop meluaskan perniagaan. Yang keempat adalah menguruskan segala belanjawan pemasaran dan bertanggungjawab merekodkan perbelanjaan tahunan. Fungsi seterusnya adalah pengurus operasi. Tanggungjawab pengurus operasi adalah dalam bertanggungjawab dalam membuat pembelian stok barangan perniagaan. Yang kedua adalah bertanggungjawab dalam merekod dan mengawal penerimaan. Yang ketiga adalah mencatatkan segala rekod pengeluaran dan kemasukan barang, iaitu pengeluaran tudung dan kemasukan tudung dari masa ke semasa. Yang keempat pula, fungsi pembantu pengurus kewangan dan pentadbiran. Tanggungjawabnya adalah mengurus segala peruntukan tahunan. Yang kedua adalah menyediakan belanjawan tahunan perniagaan. Yang ketiga adalah menyediakan dan menyelerakan segala rekod laporan kewangan tahunan. Dan akhirnya adalah memastikan segala urusan kewangan direkod dan dicatat dari masa ke semasa. Seterusnya adalah fungsi kerani. Tanggungjawab kerani adalah berfungsi sebagai pengurus kewangan aktiviti sambil melakukan pengurusan yang baik dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Hashim, nombor matrik 279749. Saya akan menerangkan rancangan operasi. Ini adalah senarai pembekal barang niaga. Bekalan MF Skraf diperoleh daripada beberapa pembekal. Pemilihan pembekal ini adalah berdasarkan kriteria yang menepati kehendak syarikat kami, iaitu sebuah kedai tudung. Antara pembekal yang membekalkan stok ialah antara seperti yang berikut, iaitu pemborong tudung Jalan Tar, KL, Fazliza, Skirt, Sendirian Berhad, iaitu kami menggunakan cara bayaran Visa dan Mastercard. Seterusnya, Farhana Empire Sendirian Berhad. Kami juga menggunakan cara bayaran kaedah yang sama, iaitu Visa dan Mastercard. Seterusnya, Drama Queen Enterprise. Kami menggunakan cara bayaran yang sama juga, iaitu Visa dan Mastercard. Seterusnya, waktu operasi. Kami akan beroperasi setiap hari kecuali hari Sabtu. Hari Isnin hingga Khamis, kami akan beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Seterusnya, hari Jumaat, kami akan beroperasi 10 pagi hingga 6 petang. Seterusnya, carta aliran proses kerja. Kami menggunakan 4 aktiviti, iaitu 1. Pelanggan memilih warna untuk membeli. 2. Memeriksa kualiti kain. 3. Membuat bayaran. Dan 4. Pembungkusan. Anggaran belian dari pembekal untuk 1 tahun. Anggaran yang disediakan dalam jadual ini meliputi bekalan stok yang digunakan untuk syarikat kami, iaitu pada bulan 1, anggaran belian
iaitu 600 helai. Dan bulan ke-12 kami akan mengambil stok 1000 helai, iaitu jumlah total dalam setahun 9600 helai. Dan yang terakhir, strategi bahagian operasi. Antara strategi bahagian operasi MF Scarf adalah seperti berikut. Menjual tudung yang berkualiti dan dapat memberikan yang terbaik kepada pelanggan yang mencari tudung yang bersesuaian dengan aktiviti harian mereka. Seterusnya, menjual produk mengikut keupayaan dan kapasiti bagi masyarakat agar kualiti produk dapat dikekalkan. Selain itu juga, kami sentiasa berbincang dan memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan agar pelanggan sentiasa berpuas hati dengan produk yang kami jual. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khalijah binti Mulkam. Nombor matrik 279954. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang rancangan kewangan syarikat tudung kami. Okey, pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang kos pelaburan projek. Jumlah keseluruhan kos pelaburan projek kami adalah sebanyak 48,500, di mana 2,500 kami gunakan untuk membelanjakan belanja permulaan seperti membiayai daftar perniagaan, deposit utility, periklanan dan promosi, insurans dan cukai jalan. Bagi 28,000 pula, kami belanjakan aset tetap iaitu peralatan pejabat dan kereta. Manakala 18,000 lagi kami gunakan sebagai modal pusingan untuk stok permulaan, gaji pekerja, bil elektrik, KWSP dan sebagainya. Okey, bagi sumber pembiayaan projek pula, seperti yang kita ketahui, syarikat tudung kami merupakan syarikat perkongsian. Oleh itu, modal yang kami gunakan untuk membeli stok permulaan, aset tetap dan belanja permulaan adalah hasil kewangan daripada rakan kongsi kami, iaitu seramai 9 orang yang berjumlah 48,500. Okey, saya ingin menjelaskan pula tentang anggaran aliran tunai syarikat kami. Pada tahun pertama, iaitu pada tahun 2020, kami menggunakan modal hasil daripada perkongsian rakan kongsi kami sebanyak 48,500 untuk belian stok pertama sebanyak 30,000. Dan jumlah tunai yang kami dapat adalah sebanyak 198,500. Selepas ditolak dengan perbelanjaan tunai, baki akhir kami adalah sebanyak 20,796. Pada tahun kedua pula, iaitu pada tahun 2021, belian stok kami meningkat daripada 30,000 kepada 35,500 dan jualan tunai yang kami perolehi adalah sebanyak 188,940. Selepas ditolak dengan perbelanjaan, baki akhir kami pada tahun 2021 adalah sebanyak 25,882. Manakala pada tahun ketiga, iaitu tahun 2022, belian stok kami juga meningkat, iaitu berjumlah 40,450. Oleh itu, jualan tunai yang kami perolehi adalah sebanyak 200,340. Selepas ditolak dengan perbelanjaan tunai, baki akhir pada tahun 2022 adalah sebanyak 33,532. Anggaran aliran tunai syarikat kami menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, iaitu dari segi peningkatan belian stok dan jumlah jualan tunai yang kami perolehi. Okey, saya juga ingin menjelaskan tentang penyata untung rugi syarikat kami. Pada tahun pertama, iaitu pada tahun 2020, jualan tunai kami adalah sebanyak 198,500. Selepas ditolak dengan jumlah perbelanjaan, iaitu belian stok, gaji pekerja, bil telefon, bil elektrik, KWSP, alat tulis dan belanja pejabat, perjalanan dan pengangkutan, penyelenggaraan kereta, elang pekerja, keraian dan promosi, insurans dan cukai jalan, susut nilai kelengkapan pejabat, susut nilai kereta dan selepas ditolak dengan cukai sebanyak 20%,
Untung bersih kami adalah sebanyak 16,636.80 sen. Pada tahun kedua iaitu pada tahun 2021, jumlah jualan tunai kami adalah sebanyak 188,940 dan kami mendapat untung bersih sebanyak 4,068.80 sen selepas ditolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey, manakala pada tahun ketiga pula iaitu pada tahun 2022, hasil jumlah jualan kami adalah sebanyak 200,340 selepas ditolak dengan jumlah perbelanjaan. Untung bersih kami pada tahun tersebut adalah sebanyak 6,120. Hal ini menunjukkan peningkatan untung bersih yang kami memperolehi setiap tahun semakin meningkat. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang pengiraan susut nilai syarikat kami bagi aset tetap seperti peralatan pejabat dan kereta. Okey, bagi susut nilai kereta, jumlah kereta adalah sebanyak 20,000. Tempoh bayaran adalah selama 10 tahun. Oleh itu, susut nilai tahunan adalah 2,000. Manakala pengiraan susut nilai bagi keperluan pejabat syarikat kami pula ialah berjumlah 8,000. Tempoh bayaran selama 10 tahun. Oleh itu, susut nilai tahunan adalah sebanyak 800. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya tentang rancangan kewangan syarikat tudung kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya pembentangan dari Siti Khadijah binti Zaizul bernombor matriks 277730. Model kawas perniagaan. Kawas perniagaan terdiri pada 9 elemen atau unsur yang seperti ditunjukkan dalam jadual dalam slide tersebut. Setiap elemen dibangunkan mengikut urutan nombor yang terdapat dalam kotak-kotak yang disediakan. Kotak yang pertama ialah segmen perniagaan. Pelanggan MF Scars ialah terdiri daripada pelajar, guru dan kaki tangan kerajaan dan swasta. Elemen yang kedua ialah tawaran nilai. Orang ramai membeli MF Scarf disebabkan produk yang ditawarkan ialah selesa, berkualiti dan mempunyai banyak pilihan warna yang menarik. Elemen yang ketiga ialah saluran. Orang ramai mengetahui kewujudan MF Scarf melalui WhatsApp, Telegram, Facebook dan orang ramai dapat membeli melalui Shopee. Elemen yang keempat ialah perhubungan pelanggan. Bagi memastikan pelanggan MF Scarf sentiasa membeli produk kami, kami telah menawarkan hadiah percuma secara rawak dan jas pengepesan percuma kepada sesiapa sahaja yang membeli. Elemen yang kelima ialah aliran pendapatan. Melalui penjualan tudung MF Scarf, kami mendapat duit melalui jualan tudung dan komisen. Elemen yang keenam ialah sumber utama. Sumber utama MF Scarf ialah modal dan kain. Elemen yang ketujuh ialah aktiviti utama. Aktiviti utama yang dijalankan oleh MF Scarf ialah pengiklanan, proses jual beli, pindahan wang dan mengepos barangan. Elemen yang ke-8 ialah rakan utama. Rakan utama perniagaan MF Scarf terdiri daripada 9 rakan kongsi dan pembekal dari Kuala Lumpur, di mana MF Scarf mendapatkan bekalan daripada Kuala Lumpur. Elemen yang ke-9 ialah struktur kos. Struktur kos MF Scarf ialah kain dan utility. Sekian. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Syazwan bin Wan Razak. Nombor matrik 270963. Saya wakil kumpulan untuk presentation bahagian kesimpulan. Okey, kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan hasil perniagaan yang telah dijalankan dalam tempoh
pengajian semester ini ialah berdasarkan kepada perancangan perniagaan yang telah dibentangkan. Perniagaan yang dilakukan oleh kumpulan kami ada perniagaan yang bagus di mana perniagaan produk tudung membawakan pulangan keuntungan yang lebih tinggi di mana dalam kumpulan kami menghasilkan produk berdasarkan tudung. Hal ini dikatakan demikian kerana perniagaan produk tudung mendapat permintaan tinggi oleh pelanggan di seluruh Malaysia. Unjuran perniagaan yang dibuat untuk bulan pertama untuk perniagaan apabila selesai memperoleh pembiayaan amalah konservatif kerana ia mengambil kira faktor perniagaan yang masih di peringkat awal, membuat pemasaran bagi membekalkan kepada pelanggan secara langsung. Okey, seterusnya bentuk perniagaan kami dibuat secara bentuk perniagaan rakan kongsi di mana telah melakukan kajian dan perancangan yang teratur di mana memastikan perniagaan kami yang dijalankan dalam semester ini dapat berjalan lancar tanpa ada masalah. Okey, selain itu perniagaan yang dijalankan oleh kami ialah produk tudung yang jenama iaitu MF Scarf yang itu berpotensi untuk memperoleh keuntungan yang daripada hasil jualan pada tempoh masa tertentu. Seterusnya, MF Scarf dapat dijadikan sebagai perniagaan yang mampu berkembang di luar sana dan berdaya saing dengan syarikat perniagaan lain dari segi mutu serta kualiti produk. Perniagaan yang dilaksanakan oleh kumpulan kami tidak membuat sebarang pinjaman daripada mana-mana bank di mana kami hanya kerana adalah satu langkah yang proaktif bagi mengelakkan hutang di antara institusi kewangan mana kumpulan kami adalah tujuan kumpulan kami untuk tidak melakukan mana-mana pinjaman adalah untuk mengelakkan hutang lah. Okey, seterusnya antara platform media yang kumpulan kami gunakan untuk mengadakan untuk mempromosikan produk kami ialah pertama, kami menggunakan platform iaitu Facebook di mana kami telah membuat satu akaun Facebook khas untuk perniagaan produk tudung sahaja. Berdasarkan dari perhatian yang telah saya periksa dari masa ke masa, saya melihatkan ramai orang yang telah mengikuti perjalanan produk kami. Terusnya kami terus membuat akaun Instagram di mana dalam akaun Instagram itu kami memasukkan jenis-jenis produk tudung yang kami jualkan. Okey, seterusnya kami juga menunjukkan sampel-sampel tudung yang telah kami mempromosi ataupun menunjukkan dalam iklan di platform Facebook dan media, iaitu sampel yang pertama iaitu pertama, gambar kedua, ketiga dan keempat serta kualiti tudung yang kami jual iaitu pertama senang dibentuk, tidak panas, mudah dibentuk, bidang 45 dan auni on point. Okey. Kemudian di sini juga kumpulan kami turut melampirkan feedback daripada pelanggan kami setelah membeli produk kami, di mana berdasarkan pemerhatian feedback yang dilontarkan oleh pelanggan membawa impak yang positif dan itu membuatkan kami berasa lebih bersungguh-sungguh untuk menjalankan perniagaan ini dengan lebih jayanya. Tak begitu juga kami turut melampirkan sampel cara pembungkusan produk kami untuk dihantar kepada pelanggan melalui pos. Itu saja, sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.